pengenalan kepada tajuk kita, iaitu pemerintahan British. Jadi macam mana mulanya pemerintahan British ni? Jadi tanah Melayu British ni dia diperlihatkan sebagai gugusan tanah-tanah Melayu dekat Semenanjung yang waktu tu kita dijajah oleh British. Dia berlaku pada abad 18, 19. Lepas tu dia sampailah abad ke-20. Okay, bukan tu je. Sebelum pembentukan Malayan Union pada tahun 1946, tanah-tanah jajahan ini tidak lagi diletakkan di pentadbiran tunggal, disatukan. Sebaliknya, Melayu British terdiri daripada negeri-negeri selai, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Malaya juga merupakan salah satu negeri naungan British yang paling menguntungkan. Paling menguntungkan sebab apa? Sebab kita ada getah dan kita juga adalah pengeluar timah. Penjajahan British di Tanah Melayu merupakan sebahagian daripada usaha Persia Barat untuk mengeksploitasi keadaan ekonomi di Indonesia dulu, terutamanya pada abad ke-19. Rancangan awal penjajahan British di Tanah Melayu adalah untuk memulakan dengan menumpukan perhatian kepada kawasan yang boleh diakses untuk perdagangan, menjalankan dasar diplomasi yang sangat berhati-hati dengan Sultan dan Penguasa Melayu semasa menjajah mereka. Kedatangan British ke Tanah Melayu tidak menghapuskan semua institusi politik Melayu lama. Sebaliknya, ia mengurangkan kuasa Sultan dan Penguasa dan memberikan kuasa kepada residen dan pegawai kes. Walaupun mereka kekal dalam kedudukan Sultan dan Penguasa, kuasa mereka sebenarnya sangat terhad. Jika ada, kuasa Sultan hanyalah terhad kepada agama Islam dan budaya Melayu. Secara keseluruhannya, perkembangan secara sosial politik pemerintah pada tahun 19 adalah peringkat yang paling mundur dalam proses pemecahan dan keutahan tamadun mungkin. Berikut adalah beberapa poin untuk presentasi tentang latar belakang British Military Administration. Tahun 1945, Jepun menyerah kepada Sekutu pada akhir Perang Dunia Kedua di Asia. Dalam rangka menstabilkan situasi politik dan ekonomi di wilayah yang dikuasai Jepun tersebut, Sekutu membentuk suatu badan yang disebut dengan British Military Administration, BMA. BMA merupakan pemerintahan militer dengan tujuan untuk merekonstruksi dan mengatur kembali pemerintahan di wilayah-wilayah yang dikuasai Jepun. Termasuk di antaranya Malaysia dan Singapura. BMA dipimpin oleh seorang jeneral Inggeris, yakni Sir Harold Alexander, dan beranggotakan sekitar 30,000 personel militer dari Inggeris serta negara-negara sekutu lainnya. Selain masa pula, pemerintahan BMA terjadi perombakan besar-besaran di bidang politik, ekonomi dan sosial. BMA memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih moden, memperbaiki sistem kesihatan dan sanitasi dan memperkenalkan sistem peradilan yang lebih adil. BMA juga membentuk Dewan Ekonomi Malaya untuk mengatur kebijakan ekonomi dan memperkenalkan sistem pengawasan harga yang ketat untuk melindungi kepentingan rakyat jelata. Pada tahun 1946 pula, BMA berganti nama menjadi Malayan Union setelah adanya protes dari kelompok-kelompok nasionalis yang menuntut kemerdekaan dari Inggeris. Walaupun BMA berlangsung hanya selama kurang dari 2 tahun, pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan politik, ekonomi dan sosial. Banyak kebijakan dan sistem yang diperkenalkan oleh BMA masih berlaku hingga saat ini. Tujuan yang pertama adalah dengan mengembalikan kestabilan dan keamanan, iaitu dengan cara membubarkan MPAJA. Maksud MPAJA adalah Malayan People Anti-Japanese Army. MPAJA telah memerintah Tanah Melayu selama 14 hari pada tahun 1945 selepas Jepun mengaku kalah. Mereka mengarahkan supaya penyerahan senjata yang diterima semasa pendudukan Jepun, namun perkara tersebut gagal. BMA juga gagal membanteras jenayah, keganasan dan kongsi gelap pada masa tersebut. Cara kedua adalah dengan memulihkan
dengan semula kepercayaan rakyat. Rakyat sukar teruskan kehidupan kerana bekalan makanan, ubat-ubatan yang sukar didapati. Seterusnya, wabak penyakit juga semakin merebak. Kebanyakan dari mereka juga mengalami kebuluran dan jenayah semakin berleluasa. Rakyat Teknologi zaman penjajahan British. Seperti yang kita tahu, British menjajah tanah Melayu sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1824 hingga 1941 dan memasuki kembali selepas penjajahan Jepun pada tahun 1945 hingga 1957. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan secara rasmi tepat jam 9.30 pagi 31 Ogos 1957. British mula campur tangan di Tanah Melayu bermula 11 Ogos 1786 apabila Francis Spy menduduki Pulau Pinang. Pada 11 Februari 1819, Temple Raffles berjaya menduduki Singapura melalui perjanjian antara Tengku Hulong dan Temenggung Abdul Hamid. Perjanjian Inggeris Belanda 1824 membuka jalan kepada British untuk menguasai Tanah Melayu. Inggris berjaya menguasai Pulau Pinang, Melaka dan Singapura yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826. Selepas perjanjian Pangkor 1874, Inggris mula campur tangan di Negeri-Negeri Melayu secara langsung dengan memperkenalkan sistem residen. Dengan ini, wujudnya 3 unit pentadbiran di Tanah Melayu, iaitu Negeri-Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Selepas Perang Dunia Kedua, British kembali menguasai Tanah Melayu dan penubuhan Malayan Union pada tahun 1946. Malayan Union atau Persekutuan Melaya yang ditubuhkan pada April 1946 merupakan sebuah gabungan negeri-negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat tanpa Singapura. Malayan Union dibubarkan dan diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Akhirnya, Malaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pada 16 September 1963, sebuah persekutuan yang lebih besar dikenali sebagai Malaysia dibentuk bersama-sama dengan Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September 1963. Pada 16 September 1963, upacara pengisytiharaan Malaysia telah diadakan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Pengisytiharaan ini telah dihadiri oleh SPB yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Singapura, Sarawak dan Sabah. Kesan penjajahan British di Tanah Melayu. Penjajahan British di Tanah Melayu yang berlangsung dari abad ke-18 hingga pertengahan abad 20 memberikan kesan yang signifikan terhadap ekonomi, sosial dan politik di wilayah tersebut. Dari segi ekonomi, penjajahan British membawa perubahan yang besar kepada Tanah Melayu. Pada awalnya, ekonomi Tanah Melayu terutama bergantung pada perdagangan komoditi seperti timah, getah dan kayu. Namun, dengan kedatangan penjajahan British, ekonomi Tanah Melayu semakin berkembang dengan pembukaan ladang-ladang kelapa sawit dan tanaman getah yang besar. Penjajahan British juga membawa teknologi dan infrastruktur moden seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan dan bandar-bandar yang memudahkan perdagangan dan pengangkutan. Sistem ekonomi kolonial yang diperkenalkan oleh British juga menyebabkan eksploitasi dan pemerasan terhadap rakyat tempatan. Dari segi sosial, penjajahan British membawa perubahan budaya dan sosial yang terbesar di Tanah Melayu. Penjajahan British memperkenalkan bahasa Inggeris dan sistem pendidikan moden kepada rakyat tempatan. Penjajahan British juga memperkenalkan sistem undang-undang yang baru dan berkesan serta menerangi amalan sosial yang tidak beretika seperti perjudian dan penjualan wanita.
Namun, penjajahan British juga menyebabkan pemisahan kelas sosial dan diskriminasi terhadap orang Melayu. Dari segi politik pula, penjajahan British membawa perubahan penting dalam sistem politik tanah Melayu. Penjajahan British memperkenalkan sistem pentadbiran moden seperti sistem undang-undang, kerajaan tempatan dan sistem pilihan raya yang berkesan. Namun, penjajahan British juga menyebabkan penghapusan kerajaan Melayu yang asal. Ini membawa kepada kehilangan kuasa politik dan identiti bagi rakyat Melayu. Secara keseluruhan, penjajahan British memberikan kesan yang besar dan bercampur baur terhadap tanah Melayu dari segi ekonomi, sosial dan politik. Walaupun banyak pembangunan moden diperkenalkan, penjajahan British juga menyebabkan perasaan dan ekspektasi terhadap rakyat tempatan serta kehilangan identiti politik dan budaya. Saya di sini akan menyampaikan bahagian saya iaitu isu-isu yang dihadapi semasa penjajahan British di tanah Melayu serta jalan penyelesaian yang dilaksanakan terhadap isu tersebut. Isu-isu yang muncul sepanjang penjajahan British ini boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu ekonomi, politik dan sosial. Pertama sekali, saya akan membincangkan isu dari sudut ekonomi. Penjajahan British ini telah membawa perubahan yang sangat besar kepada semua penduduk masyarakat. Tidak dapat dinafikan bahawa selama penjajahan British ini, ekonomi tanah Melayu telah berkembang dengan pesatnya, terutama dengan pengenalan kepada sistem ekonomi moden. Mereka memperkenalkan penanaman komoditi serta membina pelabuhan dan memperluaskan rangkaian jalan. Namun begitu, kedatangan British ini sebenarnya didorong oleh kekayaan hasil bumi di tanah Melayu dan ingin memungut hasilnya untuk keuntungan sendiri. Ini telah mengakibatkan berlakunya eksploitasi dan pemerasan tenaga buruh rakyat tempatan dan menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi di kalangan masyarakat tempatan. Penyelesaian telah dilakukan setelah berakhirnya penjajahan British ini dan kemerdekaan Malaysia yang dicapai pada tahun 1957. Setelah merdeka, kerajaan Malaysia ambil alih pengurusan ekonomi negara dan memulakan usaha membangunkan pelbagai sektor ekonomi seperti perindustrian, perdagangan, pelancongan dan perkhidmatan. Mereka juga menggubal undang-undang buruh yang menyediakan perlindungan dan hak asasi pekerja dan memberikan peluang yang sama bagi semua warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kemakmuran. Seterusnya adalah dari sudut politik. Pendudukan British di tanah Melayu ini telah meninggalkan implikasi yang negatif yang membawa perubahan besar kepada sistem pentadbiran dan pemerintahan. Isu yang paling kentara adalah berlakunya penghakisan kuasa sultan dan pembesar negeri Melayu. Dan sebaliknya, kuasa tersebut diberikan secara sepenuhnya kepada pihak penjajah. Masyarakat tempatan tidak memiliki hak politik dan tidak dibenarkan kebebasan untuk menyuarakan pendapat atau terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik. Ini telah menyebabkan ketidakadilan politik dan penindasan terhadap hak-hak asasi masyarakat tempatan. Setelah kemerdekaan dicapai, kerajaan Malaysia memperbaiki sistem pentadbiran terdahulu dengan memulihkan balik identiti politik tanah Melayu ini. Mereka memperkenalkan sistem pilihan raya untuk memberikan kesempatan sama adil bagi semua warga negara untuk terlibat dalam proses politik dan memperkuatkan lagi institusi demokrasi dengan menetapkan undang-undang dan peraturan yang melindungi hak asasi manusia. Mereka juga membangunkan sistem pemerintahan yang berpandukan pada prinsip demokrasi dan keadilan, memastikan representasi politik yang lebih adil bagi semua warga negara. Akhir sekali, penjajahan British ini bukan sahaja memberikan kesan kepada sistem ekonomi dan politik, malah dari segi sistem sosial juga turut terkesan. Isu ini menjadi lebih ketara apabila kedatangan imigran Cina dan India ke tanah Melayu. Dasar penjajah yang mengasingkan tempat tinggal dan tempat kerja imigran dan masyarakat tempatan telah membawa masalah kepada pergaulan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Ini menyebabkan masing-masing mempunyai pemahaman sendiri terhadap kaum lain dan memunculkan pelbagai tanggapan stereotip antara mereka. Penyelesaian
terhadap isu sosial yang berlaku ini melibatkan sejumlah langkah dan perubahan yang seiring dengan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Antaranya ialah dengan penguatan gerakan kemerdekaan seperti UMNO yang berperanan penting dalam menyatukan masyarakat Melayu dan melawan penindasan sosial. Selain itu juga, mereka mempromosikan kesamaan dalam sistem pendidikan dan peluang kerja serta menghargai dan mempertahankan adat dan budaya asli tanah Melayu. Memberitahu cadangan saya tentang zaman British. Beberapa pandangan yang boleh diambil berdasarkan kronologi zaman British di tanah Melayu. Satu pendapat ialah bahawa British membawa pembangunan moden ke tanah Melayu seperti sistem pengangkutan, perubatan dan pendidikan. Mereka juga membawa teknologi yang lebih maju seperti telegraf dan kereta api yang membawa manfaat kepada ekonomi dan perdagangan tanah Melayu. Namun, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahawa British telah memperkenalkan sistem kolonial yang membawa ketidakadilan dan eksploitasi terhadap penduduk tempatan. Kajian menunjukkan bahawa British telah melakukan pembabitan secara politik secara langsung ke tanah Melayu yang menyebabkan ketidakpuasan hati dan ketegangan antara British dan penduduk tempatan. Oleh itu, cadangan bergantung kepada perspektif dan tujuan historia yang ingin dicapai dalam sejarah. Kita perlu mempertimbangkan faktor sejarah, budaya dan politik untuk memahami dengan betul kronologi yang berlaku. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bentangkan iktibar yang dapat kita ambil daripada zaman British. Ketidakcekapan dalam memerintah negeri dapat mengakibatkan pihak mengambil kesempatan untuk kepentingan peribadi mereka. Sebagai pemimpin, kita perlu bijak dalam memimpin negara dan menyelesaikan masalah tersebut dengan segera tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai rakyat juga, kita perlu menjaga perpaduan dan mengelakkan diri daripada berlaku persengketaan sesama masyarakat agar dapat menghindari masalah seperti pergaduhan dan peperangan yang berlaku baik yang melibatkan rakyat maupun pemimpin. Sebagai pemimpin juga, kita mestilah bermuafakat dan bekerjasama dengan pemimpin lain agar tidak berlaku perebutan kuasa politik dan saling bekerjasama untuk memajukan negara masing-masing. Kesimpulan yang dapat dijelaskan berdasarkan dari pengenalan dasar ekonomi British adalah bertujuan untuk mengeksploitasikan ekonomi negara. Penyediaan infrastruktur yang hanya untuk mencikan kegiatan ekonomi mereka. Kita mestilah mempertahankan kedaulatan negara bagi mengelakkan berlakunya penguasaan ekonomi oleh penjajah. Ilmu dan kemahiran teknologi perlu dikuasai demi pembangunan negara ini. Usaha memajukan negara dalam pelbagai bidang perlulah dilakukan oleh rakyat. Negara kita juga tidak ketandusan sejarah pahlawan terdahulu yang menentang penjajahan seperti Datuk Maharaja Lela, Tok Janggut, Abdul Rahman Limbong, Datuk Bahaman, Rentah, Mat Saleh, Panglima Saleh, Sharif Masaho dan sebagainya. Walaupun begitu, seharusnya karya-karya beridentitikan Malaysia tidak sekadar berinspirasikan sejarah kepahlawanan, perlu dibanyakkan lagi oleh para penggiat filem negara dengan kerjasama oleh pelbagai pihak yang berminat, sama ada organisasi, syarikat maupun individu. Ini penting bagi mendidik rakyat bahawa kita mempunyai sejarah, keunikan dan identiti kita sendiri yang akan membentuk jati diri setiap rakyat, bangsa dan juga negara. Saya berharap negara akan menjadi negara yang maju. Rakyat hidup dengan aman, harmoni dan makmur.